Ingatlah, sesungguhnya Al-Quran itu bukan sekadar untuk kita kucuk, untuk kita baca, tetapi adalah untuk kita praktikkan di dalam kehidupan. Setiap umat Islam menjadi kewajipan kepada mereka untuk sama-sama menggembleng tenaga bagi menggerakkan kekuatan umat Islam bagi melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Tidak sahaja sekadar diam di Mekah untuk bersemayam, beribadat, berpuasa, menunaikan haji dan berzakat, tetapi Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, berjuang, berjihad, berperang, mempertahankan bumi Madinatul Munawwarah, terpaksa meninggalkan tanah air, kebun-kebunnya dan juga harta bendanya, bahkan terpaksa mengorbankan sahabat-sahabat, teman-teman dan sebagainya demi menegakkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, menurunkan Islam yang merupakan satu ajaran yang lengkap dan mencakup. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai mereka yang beriman, hendaklah kamu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Masuklah kamu dalam ajaran Islam itu secara keseluruhan. Dan jika sekiranya kamu enggan daripadanya, nescaya kamu akan termasuk dari golongan orang-orang yang mengikuti syaitan. Dan sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh kepada kamu yang jelas. Maka kerana itu pada hari yang seperti kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apabila Allah Taala memerintahkan berpuasa, kita sanggup menahan diri, lapar dan dahaga mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini merupakan hari kemenangan, kejayaan. Maka kita sambut hari kemenangan dan kejayaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah dalam amalan-amalan yang lain. Tidak sewajarnya kita memilih-milih untuk masuk dalam zon yang selesa, tetapi ada waktu dan ketikanya kita terpaksa berjuang dan bekerja untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, sesungguhnya kita berada di akhir zaman yang menuntut kita untuk berusaha melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kedatangan penjajah ke negara kita ini. Sehingga 55 tahun kita telah merdeka. Sesungguhnya hukum Taurat yang ditinggalkan masih lagi tertegak di atas bumi kita ini. Undang-undang yang ditinggalkan oleh penjajah berdasarkan peraturan dan undang-undang Commonwealth masih lagi tertegak di atas muka bumi. Walaupun 55 tahun yang lalu penjajah sudah dihalau daripada negara ini, tetapi peraturan, undang-undang, perlembagaan dan sebagainya, sistem kehakiman, bahkan termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, masih lagi mencekam di dalam negeri dan negara kita. Kerana itulah usaha bersungguh-sungguh perlu melakukan kemerdekaan, pembebasan terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja ini merupakan kerja berat. Kerja ini bukan merupakan kerja individu. Kerja ini merupakan kerja berjemaah yang menjadi tuntutan kepada kita. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talzamu jama'atul muslimina imamahum," maka menjadi kewajipan kepada kamu untuk bersama-sama dengan jemaah Islam dan kepimpinan mereka. Apatah lagi Rasulullah SAW bersabda, "Faman farakal jama'ah kida shibri faqad khala'a rubaqatal Islam min unuqi illa an yurajam." Ila in salla wa sama ya Rasulullah, qala in salla wa sama fad'u bi da'watillah alladhi sammakumul muslimin ibadur rahman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melarikan diri daripada jemaah Islam sekadar sejengkal, sekadar selangkah, maka terpecahlah ikatan Islam daripada tengkoknya, sehinggalah dia kembali semula. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika dia bersembahyang? Bagaimana jika dia berpuasa? Rasulullah SAW bersabda, meskipun dia bersembahyang, meskipun dia berpuasa, maka hendaklah dia bersama-sama dengan jemaah Islam, sama-sama mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada Islam yang telah menamakan kamu sebagai ibadur rahman, sebagai hamba kepada Ar-Rahman. Keadaan hadis yang sedemikian, kita agak sepi teman-teman. Kita lebih selesa dalam zon selesa kita, keluar pagi, pulang pada waktu malam, mencari rezeki kita teman-teman. Kita hanya berfikir untuk isteri dan anak-anak kita. Kita tidak memikirkan tentang umat Islam sekeliling kita, apa yang terjadi dengan masyarakat Islam di dunia hari ini. Kita hanya mementingkan rumah tangga kita dan juga keselesaan rumah kita.
Kita tidak pernah memikirkan bagaimana permasalahan rumah tangga masyarakat dan sebagainya yang berlaku sekeliling kita. Kita sudah menjadi masyarakat yang bersifat al-ananiyah, yang mementingkan diri mereka sendiri, kesejahteraan mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hal-hal kepentingan perjuangan Islam, gerakan Islam, kerana bagi mereka itu menyukarkan mereka, mengambil masanya, mengambil wang ringgitnya, mengambil maruahnya dan sebagainya. Mereka lebih suka untuk mengasingkan diri dengan amal-amal saleh mereka. Ada sebahagian mereka yang mengasingkan diri dengan masyarakat dengan alasan untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertasawuf dan sebagainya, sehingga mereka tidak mempedulikan hal-hal masyarakat umat Islam. Bagi mereka itu merupakan pilihan yang benar, pilihan yang betul. Sedangkan mereka mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika mana beliau pergi ke masjid sedang dalam keadaan masyarakat beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam menyebut perihal kewajipan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika Abu Bakar bertanya kepada mereka, apa yang kamu lakukan? Kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, keluarlah kamu daripada masjid-masjid ini, pergi kamu kepada pasar-pasar, pergi kamu ke simpang-simpang jalan, ajak masyarakat kepada Islam, seru mereka kepada ma'ruf, cegah mereka daripada kemungkaran. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Rasulullah SAW bersabda, la rahbaniyatil ummati wa rahbaniyatil ummatil jihad. Sesungguhnya tidak ada konsep kepeditaan di dalam umatku. Sesungguhnya kepeditaan umatku adalah jihad sabilillah. Itulah merupakan jalan mengajak manusia untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang dipilih oleh para nabi-nabi yang terdahulu. Sebab itu mereka menghadapi berbagai-bagai cabaran, tribulasi dan sebagainya. Bahkan mereka dipenjara, bahkan mereka dibunuh. Tidak ada seorang nabi yang dipenjara kerana beribadah. Tidak ada seorang nabi yang dipenjara kepada sembahyang. Kerana tidak ada mereka yang dipenjara kerana puasanya, berzakatnya. Bahkan mereka dipenjara kerana mengajak masyarakat kepada beriman kepada Allah, mengajak pemimpin, pemerintah, mereka-mereka yang berkuasa untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya mereka dipenjara, bahkan dibunuh dan sebagainya. Dan bukan itu hanya kerjaan para nabi-nabi, bahkan diikuti oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan seluruh pemimpin-pemimpin yang lain. Lihatlah dalam sejarah-sejarah Khalifah Ar-Rasyidin, khalifah-khalifah yang terdahulu, walaupun mereka merupakan khalifah yang terbaik, walaupun akhlak mereka merupakan akhlak yang terbaik, walaupun faham mereka dengan Al-Quran dan Islam merupakan pahaman yang terbaik, walaupun amalan-amalan mereka jauh daripada kita untuk mengikutinya, tetapi bagaimana penghujung hayat mereka, kebanyakan mereka adalah dibunuh, kebanyakan mereka adalah terbunuh di dalam medan jihad sabilillah. Mereka mengakhiri kehidupan mereka dengan menjadi syahid fi sabilillah. Itulah jalan-jalan mereka yang terdahulu. Walaupun mereka tahu itu merupakan jalan yang amat berisiko, itu merupakan jalan yang amat bertribulasi, tapi itulah merupakan jalan yang diperintah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Abnalah apa yang disebut oleh Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai mereka-mereka yang beriman, kenapa kamu berkata sedangkan kamu tidak melaksanakannya? Amat benci kemurkaan Allah Subhanahu wa taala mereka yang berkata-kata tapi tidak melaksanakannya. Ayat ini turun kepada para sahabat yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertanyakan kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika sekiranya kami tahu, nescaya kami akan berlomba-lomba untuk melaksanakan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala menurunkan firman-Nya, mengajak jihad sabilillah, berjuang pada jalan Allah, menolong nabi-nabi mereka, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, lalu mereka melarikan diri mereka daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka takut mati mencengahi mereka, yang menyebabkan Allah Taala menurun akan firman-Nya, mencela akan amalan mereka, seolah-olah mereka tidak mau, tidak gemar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari yang seperti ini kita bermuhasabah diri kita, agar kita melihat di manakah posisi kita hari ini.
Apakah kurniaan Allah usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun usia kita sekarang. Apakah yang kita menjadi hamba pada hari ini? Adakah kita menjadi hamba dunia? Ataupun lebih parah kita menjadi hamba syaitan? Ataupun kita merupakan hamba Allah yang setiap masa ketika harta benda semua yang diberi pinjaman oleh Allah kita infakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermuhasabah hari. Adakah kita siang dan malam hanya mengejar duniawi kita yang akan kita tinggalkan satu hari nanti? Adakah kita berkorban bekerja untuk melihat agama Allah Subhanahu wa taala tertegak di atas muka bumi? Amat malam jika sekiranya kita malu bersuara untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Amat malam jika kita kedekut untuk menyumbangkan harta benda kita bagi melihat syiar Allah Subhanahu wa taala, agama dan perjuangan itu tertegak dengan cemerlang. Amat malam apabila kita mengasingkan diri kita untuk tidak terlibat bersama-sama dalam kerja-kerja menegakkan agama Allah. Ingatlah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak, Allah Taala tidak mengubah nasib kamu melainkan kamu mengubah nasib kamu sendiri. Kerana itulah kita melihat mereka-mereka yang beriman, yang yakin kepada Allah, mereka bekerja bersungguh-sungguh membebaskan negeri dan tanah air mereka. Seperti di Palestin, seperti di Gaza, seperti di Chechnya, di Suria dan sebagainya. Kalau masing-masing mengambil sikap untuk pentingkan diri mereka, nescaya mereka merupakan golongan-golongan pelarian yang membawa anak dan isteri, harta benda mereka pergi lagi ke tanah-tanah air yang dianggap selamat untuk mencari rezeki dan menyelamatkan nyawa-nyawa mereka. Tetapi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak selangkah kaki mereka meninggalkan bumi dan tanah air tersebut. Mereka mendaftarkan diri mereka di saf-saf hadapan untuk mencari mardatillah, untuk mencari kerajaan Allah Taala, menjadi orang yang amanah mempertahankan bumi dan tanah air mereka. Kalau kita membicarakan tentang jihad ini di negara Syria, Palestin, Afghanistan, tetapi bagaimana mungkin apabila kita berada di tanah air kita sendiri, kita merupakan golongan-golongan yang bisu, golongan-golongan yang mendiam diri, golongan-golongan yang berpelarian daripada realiti perjuangan kehidupan kita sendiri. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab di hadapan Allah. Muhasabahlah peluang-peluang yang diberikan oleh Allah sebelum kita kembali kepada Allah. Apatah lagi kita menjadi manusia yang merentangi jalan Allah, berjuang menghadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kejahilan, keangkuhan, kesombongan kita tanpa kita patuh berdasarkan ilmu, berdasarkan kitab Allah, berdasarkan Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menyesal ketika mana datangnya mereka maut. Ketika itulah kita ingin berjihad kepada Allah, kita ingin bersedekah, kita ingin melakukan amal soleh. Ingatlah ketika itu tidak memberi guna lagi kepada kamu walaupun sedikit pun. Marilah pada hari ini kita jadikan kejayaan ini sebagai satu titik awal, sebagai noktah awal untuk kita terus melangkah ke arah kemenangan, kejayaan Islam untuk masa-masa yang akan datang.